nak membicarakan tentang Uthmaniyah, bagaimana pengaruhnya terhadap Melayu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sehari dua ini kecoh pula, bukan kecoh lah, dibincangkan pula tentang Uthmaniyah. Bila mana kerajaan Turki mewartakan Hagia Sophia itu sebagai masjid semula, maka dia menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang menyokongnya, ada yang menentangnya. Saya bukan orang yang paling layak untuk mengatakan yang mana betul, yang mana salah. Tetapi kalau kita lihat dalam satu dokumentari, satu orang kementerian di Turki menunjukkan dokumen Sultan Muhammad Al-Fatih ketika mana dia membeli semula bangunan itu. Memang asalnya Hagia Sophia ni sejarah dia bermula cukup lama. Sejarah dia di zaman Kristian dulu lagi, zaman Byzantine lagi, ketika mana memang didirikan gereja dan dia telah dibakar musnah, kemudian dibangunkan pula sebagai gereja pula. Sampailah tahun 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih dengan menggunakan duit dia sendiri, bukan peruntukan kerajaan, untuk membeli bangunan itu dan kawasan itu untuk dijadikan masjid. 1453. Kemudian pada zaman Atatürk mereka menukarkan kepada muzium. Lama lah jadi muzium tu, sampailah tahun 2020 alhamdulillah, hikmah di sebalik musibah lah kata Covid dan sebagainya ini, kembali bertukar kepada masjid. Di sudut fiqahnya tuan-tuan pun lebih arif lah. Saya pun tak tahu macam mana kerajaan Turki buat sebelum ni, bila mana dia status dia dah masjid dah, bila ditukarkan kepada muzium tu, mungkin tak tahulah, pasal kita bukan orang Turki. Sebab kalau nak ikut, kalau dia dah diwakafkan sebagai masjid, dia kena ada istibdal. Bila digantikan ke tempat lain, bila dijadikan muzium, kena ganti tempat lain pula. Macam Komta dengan sekolah Al-Masyar tu, tuan-tuan tahu sejarah kan. Tapi saya tak tahulah, saya bukan orang Turki, mungkin ada penjelasan dia. Tapi alhamdulillah, kok mana pun dah kembali status dia sebagai masjid. Namun begitu terdapat tentangan pelbagai pihak, termasuklah daripada orang Islam sendiri mengatakan sekian dan sekian. Allah Taala alam. Tetapi nak petik daripada keriuhan itu, keviralan itu, maka malam ni kita nak sembang, kita nak bicara tentang bagaimana pengaruh Uthmaniyah terhadap Islam, terhadap dunia Islam, khususnya dunia Melayu. Kita telah mendengar tentang pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian disambung oleh Umayyah, kemudian Abbasiyah. Di dalam kawasan itu, di dalam era itu terdapat bani-bani yang muncul seumpama Saljuk, Mamluk, Fatimiyah, sempat sebentar kerajaan Syiah Qaramitah yang curi Hajarul Aswad tu. Kemudian sambung pula beberapa buah kerajaan kecil yang akhirnya naik Uthmaniyah yang memerintah 1/3 lebih dunia selama 600 tahun lebih, yang akhirnya jatuh khilafah itu pada tahun 1924. Namun Sultan Abdul Hamid kedua diturunkan awal lagi, tak silap saya 1908 ataupun 1908, tapi 1924 musnah terus khilafah Uthmaniyah.